Jadi pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL ini ialah satu pembelajaran di mana murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasilkan sesuatu produk. Okey, jadi saya tidak akan go further berkaitan dengan PBL sebab kita berharap agar semua rakan guru telah mula ada sedikit kerangka, ya, kerangka pengetahuan sedia ada berkaitan dengan PBL. Lebih-lebih lagi PBL ini telah pun ditatarkan, ya, ditatarkan oleh KPM, JPN dan PPD untuk menyokong lagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan PBL ni bila kita nampak dalam slide ni dia terdiri daripada 6 steps, ya. Dimulai dengan step membina soalan, ya. Ini pun sama. Inquiry pun dia bina soalan. Okey, PBL pun dia bina soalan sebab kita ingin cabar murid kita, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, kedua, suara dan pilihan murid. Okey, apabila guru sudah menyediakan soalan, ya, untuk dijawab oleh murid, okey, di dalam PBL soalan utama ini dipanggil sebagai soalan kurikulum, dan di dalam soalan kurikulum ni ada 3 sub soalan lagi yang perlu dijawab yang akhirnya akan dibentang di step 6 itu. Okey, jadi soalan itu ialah soalan asas, soalan unit dan juga soalan kandungan. Jadi guru perlulah merancang soalan-soalan ini agar ia sejajar dengan sukatan, ya, pelajaran yang diajar pada sesuatu waktu itu. Okey, selepas soalan sudah disediakan, okey, guru akan merancang apa yang perlu dilakukan oleh murid. Satu, panduan jelas bagaimana pelaksanaan PBL akan dibuat oleh guru, dan seterusnya panduan itu akan dikongsi kepada murid dalam step 2. Dan apabila murid telah mendapat panduan yang jelas bagaimana untuk melaksanakan PBL dalam step 2, maka murid akan membuat pilihan sendiri bagaimana bahan proses itu dilakukan. Ya, jadi buatlah perancangan agar bahan proses itu boleh dilaksanakan dalam keadaan kekangan kita pandemik COVID-19 ini, ya, sebab ia dilaksanakan semasa PDPR. Seterusnya kita masuk ke step 3, kemahiran abad ke-21 kita cuba serapkan, ya, apabila melaksanakan project based learning. Diikuti step 4, inquiry dan inovasi. Ya, dalam proses menyiapkan project based learning ini, murid kita akan menghasilkan hasil pembelajaran akhir, ya, dia punya output. Jadi di dalam PBL output itu dipanggil artifak. Artifak itu sama ada dalam bentuk buku scrap, kan, dalam bentuk eksperimen, dalam bentuk projek muda, dalam bentuk kraft tangan, dalam bentuk kajian kajian tempatan dan sebagainya. Jadi artifak-artifak ini sebenarnya dia bersifat inovasi, ya, yang telah dihasilkan oleh murid kita berdasarkan penerokaan ataupun inquiry dia sendiri, berdasarkan panduan jelas yang disediakan oleh guru mata pelajaran semasa step 1. Okey, seterusnya bila artifak ataupun produk pembelajaran akhir itu telah dihasilkan oleh murid, kita masuk step 5, maklum balas dan semakan. Okey, di sinilah guru mata pelajaran boleh mengambil ruang ini untuk membuat penilaian, pentaksiran ke atas murid-murid mereka. Sejauh mana murid mereka memahami konten yang diajar ini dengan melihat kepada hasil akhir produk pembelajaran PBL. Dan seterusnya, step 6, pembentangan projek. Dalam pembentangan projek ni kita nampak banyak kemahiran-kemahiran PAK 21 tu kita telah kembangkan, seperti mereka berkolaboratif, membentang, penggunaan digital tools, bertolak ansur, nilai, segalanya sudah ada untuk menghasilkan satu pembentangan projek yang sangat bermakna. Jadi actually PBL ni ada rakan-rakan kita sebelum ini bertanya, okey, kalau step 1 sampai step 5 apa macam? Okey, maknanya kitab PBL itu masih belum lengkap. Okey, PBL itu akhirnya pembelajaran PBL itu akan berakhir dengan pembentangan projek. Jadi sebab itulah PBL ini merupakan satu pembelajaran alternatif yang sangat menarik. Sebab bukan saja
bukan saja kita guide murid ya untuk membuat pembelajaran sendiri di rumah berdasarkan panduan yang lengkap, tetapi akhirnya kita kembangkan bakat dan potensi murid itu di akhir dengan membentang projek mereka mengikut kreativiti masing-masing. Jadi kita dapat simpulkan lagi bahawa pendidikan STEM, approaches yang ada di dalam pendidikan STEM itu secara tidak langsung telah melahirkan murid yang inovatif dan kreatif, hasil daripada perancangan inovatif dan kreatif guru mata pelajaran masing-masing.